Waalaikumsalam. Selamat petang, Madam. Boleh-boleh. Okey, pukul 4 saya akan buka QR code. Okey. Sebelum tu saya nak mengucapkan Selamat Hari Raya ya. Masih belum terlewat lagi, saya nak ucapkan Selamat Hari Raya bagi yang menyambutnya. Dan kepada yang lain, selamat kembali ke kampus lah ya. Okey, kelas kita awal bermula pada hari ini. Jadi saya berharap semua sihat, dan pada masa yang sama saya juga ada dihubungi oleh beberapa orang pelajar yang mereka tidak dapat join kelas pada hari ini, dan atas sebab itu based on justifikasi tertentu, ada yang saya akan tandakan tidak hadir lah. Okey, kalau yang sakit, ada surat dan sebagainya tu saya akan pertimbangkan ya untuk tujuan kehadiran. Jadi seperti biasa pada hari ini, okey, kelas kita akan dimulakan dengan sesi perkongsian daripada grup keberapa Grup kelima, keempat ke hari minggu ni? Grup keberapa hari ni? Grup keempat. Grup keempat. Dan kemudian make sure ambil gambar ya. Lepas tu saya akan sentuh sedikit mengenai persediaan kita pada minggu depan, dan saya juga minta Jennifer dan juga Haina ya berkongsi mengenai progres program kita. Sebelum saya terlupa, surat inputan untuk speaker untuk penceramah telah siap. Cuma saya tak sempat ambil lagi di PPP. Kalau sempat selepas kelas ni ataupun esok pagi saya akan ambil, dan saya akan scan dan email. Saya akan berikan kepada Haina. Nanti jawatan kuasa berkenaan ya, SU SU, ataupun saya akan WhatsApp SU ya, scan nanti. Mohon untuk hantar kepada penceramah berkenaan. Yang lain-lain semua dah ada progres, cuma surat untuk kepada IPTS yang berkenaan saja belum selesai lagi setakat ni. Walau bagaimanapun hebahan sudah mula dijalankan, dan pada masa inilah komitmen semua sangat diperlukan, kerana dalam catatan kelulusan projek kertas kerja projek khas, kita perlu submit semua nama peserta-peserta daripada UA, daripada IPTA ataupun IPTS kepada pihak PPP di dalam laporan you all nanti. Okey, selesai program kita pada minggu yang seterusnya nanti saya akan berkongsi tentang format laporan dan sebagainya ya. So, so saya mohon jawatankuasa berkenaan segerakan surat untuk jemputan. Dan tadi saya ada dimaklumkan oleh Haina, ada peserta daripada maksudnya individu luar, orang awam ya. Mungkin ada yang telah blast kan, jadi ada mereka memohon untuk join. So kita buka juga kepada peserta luar. Okey, cuma prioriti kita kena tahu prioriti kita kepada pelajar-pelajar IPTA, IPTS. Sekurang-kurangnya lebih sikit lah daripada orang awam ataupun balance. Lebih kurang begitu ya. Itu tidak termasuk you all ya. Alright. So saya serahkan program pada petani kepada ketua untuk grup ataupun wakil pada grup yang keempat. Dipersilakan untuk buat refreshment sedikit ya.
Sofia share tapi saya tak nampak lagi ya. Alright, dah nampak dah. Kejap, dokter. Selamat petang kepada dokter dan rekan-rekan sekalian. Selamat petang, boleh teruskan ya. Kejap, dokter, like nih. Oke, permainan yang kami akan buat, aktiviti ice breaking kami adalah kami akan membuat permainan teka-teki gambar. Jadi permainan dia nanti, kami tunjukkan gambar, lepas tu kamu semua teka itu gambar apa. Nanti ada 5 tema untuk setiap gambar. Saya akan bentangkan untuk yang 2 di depan tu, yang lain nanti ada seorang lagi ahli kami, yaitu Syafika untuk bentang. Saya mula sekarang. Next, Pilo. Yang pertama, tema dia bendera negara. Dah, boleh teka. Iya, China. China, Iya, betul. Australia, Iya, Australia. Next. Brunei, Yang ni. Brunei, Mhm. Brunei. Next, Pilo.
India, Ya, betul. India. Thailand, Yang nih. Iya, Thailand. Nigeria, Betul, Nigeria. Sekarang beralih ke logo kereta. Mazda, Ya, Lexus, iya. Lexus. Perodua, Iya. Hyundai, Ya. Mitsubishi, Wow. Iya. Jaguar, Ya, betul. Seterusnya Ika yang akan bentang. Syafika yang akan bentang. Baiklah, terima kasih Sophia. Okey, seterusnya kita akan meneka bangunan bersejarah dunia. Okey? Okey, Philo, boleh next slide. Okey, Piramid, apa? Okey. Okey, ni basic lah semua orang tahu kan. Okey, betul. Taj Mahal. Taj, Taj Mahal. Betul. Okey, yang condong ni apa pula ya? Agak-agak Itali, apa tu? Itali, Betul. Aha. Ya, Jennifer, betul. Sorry, ada sikit dia punya itulah. Okey, yang ni dia punya typo sikit. Kelly Kaiser. Aha. Betul-betul. Okey, yang ni Doctor Strange, Doctor Strange. Cuba kita tengok jawapannya. Waduh, Machu Picchu lah guys. Okey, bukit betul lah. Okey, yang ni. Wah, belajar sejarah kita hari ni. Tak apa, kan dah lama tinggal sejarah. Okey, yang ni. Parthenon. Lagi yang lain bolehlah respon kalau nak jawab lah. Aku. Macam mana saya nak bagi tahu? Parthenon. Boleh tengok jawapannya. Bangunan terbiar. Okey, banyak betul jawapan dia. Oh, okey, kita dah nampak jawapan dia dekat Acropolis. Okey, saya rasa yang ni pun agak senang. Brand baju.
Yang pertama. Uma. Uma, okay. Famous ni. Jawapannya betul. Yang ni lah. Loto. Apa tak? Loto. Betul kan? Loto. Salah. Anjing. Okay. Okay, yang ni saya rasa ni banyak ni. Lacoste. Next slide. Below. Lacoste. Crocodile. Betul. Pandai kita ni. Polo. Polo kan? Kita boleh tengok jawapannya. Aduh, salah. Rob Lauren. Okay, seterusnya. Okay, yang ni. Burung kenyalang. Mana? Macam-macam lah jawapan dorang. Georgia Armani. Aha, betul. Boleh kita tengok jawapannya. Lah. Okay. Inilah jawapan dia. Saya pun tak reti sangat pasal baju. Yang ni rasanya semua tahu kot. Ada. Banyak jawapan Gucci Famous ni. Okay. Terusnya, kita pergi kepada logo kapal terbang pula. Baiklah. Sila. Okay. Apa ni? Selalu ni. Malaysia Airlines. Betul. Okay. Nampaknya banyak jawapan pandai-pandai lah ni. Yang ni lah. Kuning-kuning. Singapore Airline. Seperti kuda dia. Apa jawapannya? Ada beberapa frigate jawapan sih tak? Singapore Airlines. Betul, kita tengok jawapannya. Sorry. Okay, betul lah. Next slide. Yang ni macam rupa-rupa rusa. Apa Rusa Airline. Rusa Airline, macam-macam. Qatar Airways. Kita tengok jawapannya. Yes, betul Haina. Okay, lekat ya. Slide. Tak apa tu. Macam Port Pinang pun ada. Pulau Pinang Airline. Amboi. Ini betul lah jawapannya. Apa jawapannya? Boleh tunjukkan? Saudi Airline. Okay. Okay, next slide. Tu baru banyak. Tu confirm jawapan banyak burung tu pula. Twitter Airline. Dah agak dah mesti ada keluar tu. Agak-agaknya apa tu? Yes. Kita jawab fikir, okay.
Travelota. Okey, macam itu jawapannya. Kejap. Yes. Ada Malindo, Bluebird Airline. Waduh, orang kakak tua pun ada. Baiklah, kita tengok jawapannya. Bluebird Airline. Jennifer, betul. Nampaknya. Okey. Baik sekali juga. Okey. Okey, yang seterusnya. Gambar apa tu? Airline mana lagi ni ya? Netflix. CEO. Pede. Agak-agak apa tu? Dalam garis tiga. Okey. Until Netflix. Okey, banyak dah jawapannya. Mungkin semua dah tertunggu-tunggu apa tu? Okey, boleh tengok jawapannya. Martinez. Aku pun tak tahu mana nak sebut. Okey, itulah jawapannya ya. Sorry. Tak tahu sebut. Bolehlah zebra pun jadilah ke. Okey, next slide. Oh, nampaknya sampai situ saja kita orang punya pembentangan petang ni. So, terima kasih semua yang sudi mengambil bahagian dalam pertandingan petang ni walaupun banyak kekurangan daripada grup kita orang. Terima kasih diucapkan kepada semua. So, saya akan serahkan balik kepada Madam. Madam. Umum siapa pemenangnya kah? Rasanya ya gitu. Alif Haikal. Tahniah Alif. Moknya mesti bersebut nama Alif lah. Okey. Tahniah. Lupa mak sebut tadi. Okey, dah selesai perkongsian ya? Sudah, Madam. Saya tak dorong berapa nak progress. dengar tadi. Okey, saya bagi saya masa sekejap. Saya nak buka QR code ya. Untuk attendance. So thank you kepada grup 4 atas perkongsian tadi yang menarik. Okay. Dan mungkin sebelum kita paparkan QR code, saya minta Haina dan Jennifer
bersedia untuk berkongsi ya sedikit sebanyak perkembangan untuk progres program yang akan diadakan pada minggu depan. Dipersilakan Jennifer, Haina. Hello. Setakat ni untuk apa namanya? Dah start dah untuk apa? Dah apa hebahan telah dibuat, jadi setakat ni ada 6 respon jadi yang dah daftar. So tu je lah untuk progres kita. Tu je kot dari saya. Jennifer ada apa-apa nak cakap kan? Saya tak ada nak cakap apa, cuma untuk apa tu hebahan tu kami sudah post dekat Instagram. Saya rasa untuk pertandingan pun kami orang sudah post, jadi kamu orang jangan lupa untuk follow Instagram kita lah supaya orang dapat tengok yang semua pelajar MWM Me Within Me ni follow page yang mereka buat. Semua poster dah siap termasuk dengan aktu cara program. Itu sajalah daripada saya. Thank you. Okey, seterusnya Jennifer ada nak share apa-apa ke? Madam nak saya share poster-poster yang dah siap tukar. Ya. Boleh share dan progres yang saya Okey, progres yang saya nyatakan tadi ya, boleh juga sebab sebab dah di-share dalam grup, tapi tak apa, okey, boleh share je dekat sini supaya masing-masing buat cross check dan take action ya. Okey madam, saya share sekarang.
Okey semua, dekat sini saya share untuk poster webinar kita yang saya dan rakan-rakan AJK saya yang lain telah buat. Banyak apa tu, banyaklah benda yang kami sudah edit, lepas tu syukur sekarang semua dah apa tu, macam mana cakap, telah boleh dipostkan dekat media sosial Instagram kita. Jadi kalau kamu orang ada nampak sesuatu yang macam kami telah tahulah, tapi dah post lah. Okey, cepat satu lagi. Okay, poster tu nanti yalah you all dah blast kan? Dah. Masa ni dah apa tapi tak apa, nanti boleh ada masa lagi dia dibaiki ya, sebab sebelum hantar kepada saya dah minta tukar ni kan, standard kan, pukul 8 pagi hingga 2 petang dekat bahagian ni. Ingat tak saya buat cross check? Saya fikir dekat atau cara saja madam. Okey. Tapi yang dah di-blast tu tak apalah. Nanti untuk apa nama send semula kat saya, edit je dekat Google tu, sebab petang ni saya akan submit dekat PPP. Kita akan blast through official FB Pusat Pembangunan Pelajar, dan dekat situ dia ada link banyak ya, department di dalam Unimas juga. So, saya akan share juga kepada Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Timbalan Dekan HEPA bagi setiap fakulti ya, supaya dihebahkan kepada semua para pelajar. Jadi, hopefully cara itu akan dapat membantu you all jugalah. Dan saya akan share kepada rakan-rakan pegawai ataupun pensyarah yang saya kenali di UA lain ya, apa nama ni, terutama yang dekat Sarawak ni je lah. Maksudnya yang di UMS, apa nama, UiTM Samarahan dan juga apa nama, UiTMK, Politeknik, mana-mana yang saya kenal lah. So hopefully you all yang lain pun sama juga. Kalau ada kenalan di apa nama, di IPTS ke, ataupun Institut Latihan Perindustrian ke, contohnya ILP, College Community dan sebagainya. So, boleh hebahkan ya. Minta tolong saudara mara hebahkan dan sebagainya. So, target kita memang 100 orang peserta, but kalau dia lebih pun tak ada masalah sebab kita guna Webex. Webex ni boleh apa nama, ramai ya, lebih daripada 100. Okey, itu makluman daripada saya ya. Okey, teruskan. Untuk pertandingan ni dia terbuka kepada yang lain juga kan? Kalau diikutkan senarai yang kami terima itu, mereka orang tulis terbuka kepada semua mahasiswa Universiti Awam Madam. Okey, tak apa. Boleh juga blast nanti ya. So, please sama-sama buat cross check ya sebelum saya submit. Sebab yang ni, kalau saya blast through FB Pusat Pembangunan Pelajar, Datuk Naib Chancellor Prof Datuk Dr. Muhammad Kadim dan semua TNC, semua warga Unimas yang ada dekat FB berkenaan boleh view. So please make sure all poster tu atur elok-elok sebelum kita blast. Sebelum saya blast, saya akan submit kepada pegawai di Pusat Pembangunan Pelajar untuk bantu blast. Paling lewat pada esok pagi. Okay? Okey, yang ni untuk syarat-syarat penyertaan. Kalau ada sesuatu yang kami terlepas info tentang syarat ni, kamu orang boleh chat salah satu AJK Media, boleh chat saya ataupun kawan-kawan saya yang lain tu. Madam ada nak beritahu apa-apa tak tentang poster ni? Poster saya tak ada masalah apa-apa. Boleh proceed, cuma
Yelah, sebab kita dah masa dah singkat dan sebagainya kan. Apa yang you all buat ni pun dah yang terbaik. Cuma sekarang ni tugas utama kita untuk kita dapatkan penyertaan sama ada dalam pertandingan maupun terutama sekali webinar kita lah. Jadi sebab bila buat laporan tu nanti mereka akan view laporan you all, achievement ni, maksudnya target group kita, sasaran peserta kita, dan juga dia akan tengok markah yang saya bagi. Let's say lah, saya bagi contoh lah, saya bagi full marks lah kepada you all semua 40 markah. Tetapi peserta daripada IPTA, IPTS maupun orang luar tu dia tak sampai 100 orang maksudnya tolak daripada 36 orang ni. Then mereka akan question markah saya masa markah untuk projek khas sajalah. Markah yang lain tu lain lah sebab dia sangat detail satu persatu. Okay, banyak pecahan. Then mereka akan question dekat situ lah. So please, saya mohonlah mana-mana yang rasanya dapat membantu untuk kita dapatkan peserta yang ramai dan sebagainya. Please bantu kita hebatkan promosi kita. Right, insyaAllah kita masih ada masa more or less dalam seminggu lebih kurang. So saya harap dapat komitmen daripada semua. Right, okay. Yang lain-lain okay, no problem. Sudah cantik. Skrip sahaja, skrip moderator, skrip MC sahaja yang saya perlu tengok satu persatu. Sebab banyak tata bahasa, penggunaan bahasa dan sebagainya. Nama saya pun salah. Okay, yang saya kena betulkan. Sebab semua dokumen berkenaan adalah dokumen sokongan, which is dokumen tersebut kita perlu laporkan di dalam laporan nanti sebagai attachment you all. So kerja ni memang nampak santai, kelas kita nampak santai dan sebagainya, but tidak semudah yang kita katakan. Even kita nak dapat komitmen daripada rakan-rakan lain dalam grup ini, yang 36 ni pun bukan mudah. Sebab saya tahu ada yang senyap, ada yang tunggu dan lihat dan sebagainya. But it's okay, still have time. Kita ada satu lagi projek iaitu Carnival Co-Curriculum. Nanti yang tu saya akan liaise dengan Haina dan juga Olivia. So dan juga Amirul lah. Saya nampak ada keperluan untuk kita sit down apa maklumat yang ingin disampaikan ya. Jadi biasa saya deal dengan pengarah program dan pengarah program akan sit down dengan Amirul lah, yang itu saya tahu. Dan juga direct kepada biasa pelajar, biasa rakan-rakan you all lah, ketua AJK dan sebagainya, direct kepada saya. So far Jennifer, it's good. Poster dah okay semua, boleh proceed. Okay, cuma please cross check sikit ya, dari segi takut mata saya pun tak betul juga walaupun saya dah hantar kepada Dr. Idawati, Timbalan Pengarah di Pusat Pembangunan Pelajar, still juga ya ada a few error dan sebagainya. So thank you very much. Yang lain-lain okay, please proceed. Surat sahaja, satu saja lagi. Surat kepada kepada speaker dah selesai. Cuma nak hantar je. So kita ada satu je lagi surat kepada jemputan yang lain. Itu satu usaha jugalah supaya kita ada record black and white kita menjemput individu lain. Tapi sebenarnya media sosial ni, yang WhatsApp yang kita share dekat IG dan sebagainya, itu main peranan jugalah. Jadi kalau you all dapat buat, Jennifer, tadi saya ada bincang dengan you dengan Haina, buat satu video montage yang simple. Amirul dengarnya, dia bagus dalam IT ni. Saya ada share tadi satu video daripada kelas CoQ yang lain. Okay, untuk kita attract, untuk kita upload dekat IG kita. Right? So, itu saja daripada saya. Thank you so much. Saya nak buka QR code. Anything lagi, Jennifer, yang nak ditunjukkan? Tak ada, Madam. Tapi saya ada satu soalan. Ada seorang peserta, dia tanya, untuk yang setelah mendaftar dekat Google Form tu, ada buat grup ataupun tidak? Grup yang macam mana tu? Macam grup untuk yang peserta join webinar kita tu. Jennifer, dah ada dah. Oh, dah ada kah? Bila kan lepas habis daftar, dia submit je pendaftaran tu, akan ada link untuk join group
tekan link tu. Oh, okay, I see. Oh, okay. Okay, thank you. Okay, nanti update saya yang tu saya leave to you all. Okay, just in case nanti masa pada hari kejadian ya, kalau speaker ada nak share slide, mohon speaker tu hantar slide tu lebih awal supaya nanti saya boleh get ready dan saya akan minta seorang lah untuk jadi co-host co-host untuk bantu tengok slide berkenaan right? So apa-apa kita discuss nanti. Right? Itu saja. Thank you Jennifer. Aina, Olivia, anything? Dah ambil gambar dah semua? Tak ambil gambar lagi kan? Saya ni nak buat poster ni untuk Carnival CoQ nanti. So please, seorang boleh tolong macam biasa sebelum saya share QR code ya. Nanti Virginia yang ambil gambar, okay? Okay, dah ready bagi saya guideline. Semua dah sedia kah? Okay, saya ambil ya, sedia. 1, 2, 3. Okay, one more time. 1, 2, 3. Okay, sudah. Thank you. Okay, terima kasih. Okay, Haina, so nanti saya nak mohon bantu ya, discuss untuk wakil 2 orang ya, yang perlu berada di kampus pada 18 Jun untuk membentangkan poster kita dan Carnival Co-Curriculum akan dilaksanakan secara fizikal di dalam kampus. Akan dinyatakan nanti maklumat daripada masa ke semasa. So please make sure yang wakil kelas kita boleh bercakap ya berkenaan poster yang kita akan prepare. Maklumat tu saya belum ada, tapi saya difahamkan kita kena prepare satu poster berkenaan projek yang sedang kita buat. Projek kita minggu depan, maksudnya poster-poster yang you all sedang buat sekarang ni, objektif ke tajuk yang kita buat, and then maybe sediakan sedikit sediakan montage video dan sebagainya, kita akan bentangkan, persembahkan semasa Carnival Co-Curriculum tadi. Dan kena get ready sebab pengalaman saya untuk kelas Me Within Me ni, setiap kali ada Carnival Co-Curriculum memang akan terpilih. Dan program tersebut sebenarnya dirasmikan oleh Datuk VC dan semua pengurusan atasan UNIMAS akan hadir. Jadi pengalaman saya lah kalau you all terpilih untuk semester ini. Tapi kebanyakan masa setiap semester daripada berpuluh-puluh kelas tu, dia hanya pilih dalam 12 atau 13 subtrust saja, wakil subtrust, dan subtrust kita biasanya dipilih ya. Jadi so please get ready. Kalau you all terpilih untuk pergi dekat front tu maksudnya memang tu direct persembahan kepada pihak pengurusan. Tapi at the same time memang poster secara keseluruhan daripada setiap CoQ ni, setiap kelas ni akan dipersembahkan lah ya. Right, so saya beri masa sambil-sambil tu siapa yang nak solat dulu bagi yang beragama Islam, siapa yang
yang lain tu boleh rehat sekejap sehingga 4:30 saya share QR code kehadiran ya.
Haina, Haina ada di dalam ni? Ya, ada. Okey, dalam 4:30 macam tu nanti sekarang ni pun Haina boleh berkongsi dengan kawan-kawan apa yang kita perlu preparation termasuk rehearsal. So saya nak minta pandangan yang lain jugalah. Right? Okey. Hello. Semua dah dalam ni kah? Okey. Sebelum webinar kita start, kita mesti buat rehearsal. Jadi, saya nak tanya bila kamu orang free supaya kita boleh buat rehearsal. Seminggu, mungkin 3 hari sebelum webinar. Bukan. Isnin ni ada kelas kan? Tak lama lagi 21 Mei, jadi kita hanya ada minggu ni. Ahad ni okey. Okey. 18 jap. 18 hari bulan rasanya okey kot. Pagi tu sebelum kelas, ada yang ada kelas kah? Sebelum meeting ni ada yang ada kelas?
Oh, tak apalah. Kalau pagi, Isnin cuti Wesak. Sekejap. Nantilah saya cuba tanya madam kalau boleh kau buat waktu kelas dia. Kalau kau tak boleh, kita buat Isnin cuti Wesak tu, okey kah? Okay. Okay, lepas tu untuk yang AJK yang sediakan lagu Unimas dengan lagu Negara Aku tu AJK protokol kan. Lagu tu nanti madam dah sediakan, nanti saya bagi kamu orang. Okay, tu je kod dari saya. Ketua AJK boleh bagi tahu progress kau? Progress masing-masing. Untuk yang alamat tu, dah ada progress ke belum? Sampai masanya lebih sampai esok mesti siapkan esok. Esok mesti ada. AJK latihan okey kah? AJK lain ada yang masih belum siapkah kerja? Oh, okey. Ya, sijil belum. Tunggu dah habis semua ni baru AJK tugas khas buat sijil. Amirah ada kat dalam ni? Amirah? Amirah nanti siapkan apa nama tu? Skrip MC yo. Belum siap lagi tadi kan? Dalam minggu ni ke? Saya cuba share sekejap ya. Nanti saya bagi kepada AJK berkenaan, kepada Haina.
Okey, saya akan berikan kepada Haina nanti video ni. Jadi saya bersetuju kalau you all bercadang nak, ialah supaya tidak mengganggu waktu-waktu kuliah ya. Saya difahamkan you all pun dah nak exam dan sebagainya. So hari Isnin tu cuti Wesak kan. Saya pun tak nak mengganggu juga sebab mungkin ada yang dah merancang ya aktiviti program masing-masing. Jadinya saya bersetuju kalau you all nak buat rehearsal pada 18 hari bulan semasa kelas kita lah. But make sure ya, nanti saya minta siapa yang jadi moderator dan MC tu please message saya juga selepas saya memberi feedback you all punya feedback teks yang saya akan baca. Saya akan berikan juga contoh jika ada jika saya sempat dapatkan contoh skrip untuk moderator dan MC. Jadi so yang lain-lain tu saya minta semua nanti update ya progress masing-masing. Saya tak nak kelang kabut, biar kita smooth buat aktiviti dan program dan sebagainya. So HK Has pun kena get ready jugalah ya untuk membantu mana-mana keperluan pada ketika itu. So pada petang ni saya nak share topik kita yang sepatutnya saya in charge sebab minggu depan konten kita berkisar kepada preparation dan juga masih juga preparation tetapi kepada format pelaporan dan sebagainya. Tapi pada minggu ni saya akan kongsikan salah satu daripada terapi kita sebut reality terapi CAR, yang saya nak kongsikan kepada you all semua. Seorang pun tak remind saya ya berkenaan dengan metafizik tarikh lahir dan soalan. Yelah saya faham masing-masing sibuk tapi saya pun terlupa ya. Sebab ada satu ujian personality tu ya berkenaan dengan metafizik tarikh lahir. Saya memang nak kongsikan kepada you all semua. Okey, supaya you all ada gambaran, ada idea, ada perkongsian, ada sedikit ilmu ya yang you all boleh apply. Tapi pada hari ni tak apa, saya akan berkongsi satu terapi reality CAR. Okey, sebelum tu saya akan share kepada you all slide saya secara ringkas saja mengenai terapi reality. Okey, bagi pelajar-pelajar yang ambil psikologi atau kaunseling yang rajin ya, sebenarnya boleh je dapatkan maklumat tersebut. Tetapi saya ingin berkongsi kepada semua ya bahawa terapi ni kalau kita berjaya apply ya, dia dapat membantu you all apabila berada dalam situasi-situasi tertentu ya yang mungkin memerlukan you all mendapatkan khidmat bantu tak kepada orang lain, sekurang-kurangnya kepada diri sendiri. Okay, so seterusnya saya nak share dulu slide saya. Okay, saya cuba buka saya punya slide satu lagi. Okey, tak boleh. Okey, saya cuba beri pengenalan kepada semua ya. Dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita ya, untuk kita bertindak, membuat sesuatu keputusan ataupun mengambil tindakan, saya biasanya menggunakan reality terapi CAR ya, untuk kita pertimbangkan apabila kita nak membuat sesuatu keputusan, apabila kita sedang berhadapan dengan satu situasi yang memerlukan kita mengambil keputusan dan sebagainya. The reality terapi CAR ni, kenapa saya suka apply teknik ini? Kerana di dalam gambaran saya, dalam diri kita ni, seperti sebuah kereta. Apabila nak bertindak, mengambil keputusan, melakukan sesuatu, termasuklah persediaan you all dalam melaksanakan projek yang saya arahkan dan sebagainya ya.
semua elemen-elemen seperti acting, feeling, fisiologi dan thinking ni, okey, mestilah seimbang. Okey, mestilah dapat dipenuhi as a human. Apa kemahuan kita, apa basic needs kita. Jadi sebelum saya tunjukkan basic the reality terapika saya, okey, saya nak share satu lagi slide sebelum kita masuk ke sini. Okey, dan saya buat satu lakaran my reality terapika. Okey, saya akan kongsikan kepada semua Jadi untuk makluman semua saya sedang aturkan semua slide saya, dan kalau saya mungkin saya akan share di dalam folder you all nanti yang telah disediakan dan juga di dalam Ellipse. Sebab apa? Semua maklumat ni adalah perlu dan penting bila you all nak buat. Ingat tugasan saya ada 2 tugasan kan? Ni dah bulan Mei. Okey, ada 2 tugasan yang you all kena hantar selain daripada laporan projek khas ni nanti. Right? Okey, sekejap Okey, kalau saya lupa nak share video tadi, tolong ingatkan saya Okey, bagaimana timbulnya terapi basic terapika tadi? Ia timbul daripada teori pilihan terapi reality yang ini adalah pengasas dia, William Glaser ni. William Glaser ni merupakan seorang ahli psikologi klinikal dan psikiatrik daripada California. Jadi teori ini berbentuk pengingatan kontrak dengan klien ataupun individu untuk menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi saya suka saya suka teori ini kerana ia mementingkan masa kini dan memfokuskan kepada apa? Sikap, celik akal tu maksudnya bagaimana kita mencari jalan-jalan alternatif penyelesaian kepada isu yang kita hadapi dan motivasi kurang sedar. Okay, sebenarnya dalam diri kita ni, memang kalau kita berada dalam keadaan down, okay, hanya diri kita sebenarnya dapat merawat diri kita. Kecuali keadaan tertentu ataupun isu-isu tertentu yang mana kita perlukan support ataupun sokongan dan rawatan lanjut ataupun intervensi daripada yang lain. Tetapi saya percaya, celik akal dan motivasi kurang sedar yang ada dalam diri kita ni, dia sangat banyak membantu Jadi, kalau mengikut basic card tadi, dia ada 4 prinsip asas yang saya kongsikan tadi dalam satu slide tadi. Yang pertama ialah keperluan, yang kedua kemahuan, yang ketiga tingkah laku dan persepsi. Persepsi ni maksudnya our thought, our self-talk dan sebagainya, positif, negatif dan sebagainya. So dari segi keperluan ni, dia ada satu teknik teknik Maslow sebenarnya boleh dimasukkan di sini. Tapi menurut William Glaser ni ataupun terapi reality ni, sebagai individu keperluan utama kita ialah keperluan untuk mempunyai dan rasa dipunyai. Keperluan untuk berkuasa, keperluan untuk survival, untuk hidup, untuk bebas, keperluan untuk berseronok, kebebasan untuk membuat keputusan. Kalau kita dapat penuhi semua keperluan yang asas ni, then kita boleh survive. Tapi pada masa yang sama, as a human being, mana mungkin kita dapat penuhi semua ni? Sebab lain orang, lain nature dia, lain ujian dia, lain cabaran dia, dan juga tertakluk kepada environment dia, bagaimana dia dibesarkan, family background, history dan sebagainya. Tetapi apabila kita berjaya menerapkan teori ini, yang saya kongsikan dalam kelas Me Within Me ni, saya yakin setiap individu dia akan mampu untuk develop diri dia. Berhadapan dengan apa sahaja situasi.
Yang pertama kita lihat keperluan untuk hidup ataupun survival. Maksudnya dekat sini termasuklah keperluan fizikal seperti air, makanan, apa yang kita nak. Biasa kan kalau kita rasa lapar, kita tak boleh nak buat apa. Ada orang dia shaking dan sebagainya, ada orang marah. Kalau dia lapar dia cepat marah, okay? Dan sebagainya. Jadi maksudnya dalam hidup ni, ini adalah keperluan kita. Tetapi biarlah di dalam balance, seimbang. Sebab terlebih makan boleh menimbulkan kesan yang negatif juga, kurang makan pun sama. So biarlah ianya seimbang ya. Saya tak nak sebut perkataan obesity dan sebagainya sebab sensitif ya bagi individu tertentu. And then keperluan yang kedua ialah keperluan untuk mempunyai dan dipunyai. Ini adalah asas yang penting dalam usaha manusia untuk mencari dan mewujudkan perhubungan kemanusiaan. Ini dalam konsep relationship. Maksudnya dekat sini 3 bentuk keperluan yang kita perlu ada ya. Sekurang-kurangnya ada 2, 1 tapi kalau ada ketiga-tiga ni lagi elok. Dipunyai secara sosial. So secara sosial ni dalam grup yang kita buat belajar ni dan sebagainya, dalam perhubungan dengan individu lain ya dan sebagainya, itu yang dikatakan dipunyai secara sosial. Dipunyai dalam alam pekerjaan dekat sini ya, pengiktirafan dan sebagainya. Pekerjaan ini juga ya, contohnya teamwork ya, bekerja berpasukan dan sebagainya yang sedang you all lalui sama ada dalam kelas ini ataupun perkuliahan subjek-subjek yang lain ataupun dan sebagainya. Kemudian dipunyai oleh keluarga. Dekat sini melibatkan kasih sayang, keperluan kasih sayang, perhatian dan sebagainya ya. Jadi setiap individu macam-macam ujian cabaran dia. Ada yang rasa dia disisih, ada yang rasa dia anak manja dan sebagainya. Ada yang dia sangat survival, ada yang dia rasa dia tidak memberi satu, dia istilah dia quote unquote anak yang tidak baik ke untuk family dia dan sebagainya. So pelbagai cerita kisahnya. Tapi hakikatnya manusia perlukan hubungan kasih sayang ya, di dalam keluarga juga. And then keperluan untuk berkuasa. Keperluan ini jelas melalui persaingan yang wujud di antara individu dengan kelompok di sekitarnya. Jadi ini adalah proses-proses yang you all sedang lalui sekarang. Tak kira sama ada you ketua kepada jawatankuasa berkenaan ke, pengarah projek ke, ketua kelas ke dan sebagainya, ataupun ahli biasa dan sebagainya yang you all rasa adakah saya memberi sumbangan dan sebagainya, hakikatnya semua ya apabila sedar tahu apa komitmen, apa yang perlu dilaksanakan, then you akan capai keperluan untuk berkuasa ini. Right? Sebab tu saya sentiasa memberi peluang kepada semua pelajar ya, termasuk pelajar-pelajar dalam kelas ini ya, untuk you all rasai ya keperluan untuk rasa berkuasa. Sebab tu ada task masing-masing. Keperluan untuk berseronok, okay? Bermain, ketawa, belajar dan rekreasi. Ya? Takkanlah kita belajar je, ada masa kita akan down, ada masa kita kena berseronok. Ya? Selesaikan dulu perkara yang utama, then carilah kegembiraan itu. And then seterusnya kebebasan membuat keputusan. Dalam kelas kita, me with ini, saya banyak beri ruang kepada you all untuk membuat keputusan. Apa yang saya tegur, ya, apa yang saya minta you all baiki dari segi poster ke dan sebagainya itu adalah proses pembelajaran dan pembelajaran. Jadi supaya in future you all boleh membuat keputusan yang terbaik ya, untuk diri sendiri dan sebagainya. Bukan saya kontrol dan sebagainya ya, supaya you all belajar sesuatu di situ. Sebab tu saya sentiasa beri peluang. Buatlah keputusan dan sebagainya. Kalau tak tanya baru, kalau dah sampai satu tahap tu tak tahu betul ke salah ke, nak bagi cadangan ke dan sebagainya, saya feel free ya. Saya nak pupukkan rasa itu ya di dalam diri you all. So berilah komitmen bukan untuk saya ya, untuk diri sendiri ya. And then yang kedua kita lihat dari aspek kemahuan. Kemahuan ni berkait dengan keperluan kita. Quality world tu. Sebab tu saya ada satu tugasan tu kan, saya nak minta you all buat. Ada satu tugasan tu miracle words kan, miracle word, the golden words daripada you all. Okay, salah satu pada assignment you all dalam pelaporan tersebut. Ini yang saya nak you all express, keluarkan ya.
And then yang ketiga dari segi tingkah laku. Yang ini apabila kita telah dapat memenuhi kemahuan dan keperluan asas tadi, ya, dia automatically dia akan pengaruhi tingkah laku kita. Yang dari sinilah saya diwujudkan dalam terapi realiti ini adalah terapi K. Okay, saya akan tunjukkan terapi K saya. Biasanya kalau last semester saya minta pelajar buat dulu, tunjukkan dalam kelas dan sebagainya. It's okay, still have time. Okay, saya akan bagi contoh. You all boleh buat terapi K ni, okay, dan masukkan dalam assignment yang saya saya berikan untuk you all ya. Adakan laporan, logbook dan sebagainya. Boleh masukkan as a lampiran dekat situ. Saya akan berikan extra mark kepada you all ataupun montage ke video ringkas yang you all buat. Ingatkan assignment yang saya nak minta you all buat kan? Okey, tingkah laku ni merangkumi 4 aspek keseluruhan diri kita ya. Saya nak kalau saya nanti minggu depan, okey, tolong ingatkan saya Olivia selepas kita buat rehearsal. Okay, one day before tu saya nak beri you all buat dulu metafizik tarikh lahir ataupun buat pada hari yang sama. Next week ni kita akan bincangkan. Dalam diri manusia tu dia ada api, air, tanah, angin. Itu 4 unsur dalam diri kita. Jadi bila kita translate atau transfer dalam bentuk psikologi, inilah sebenarnya. Okay, pelakuan, pemikiran, perasaan, fisiologi. Jadi aspek-aspek ini saling berkait. Sekiranya satu berubah, maka yang lain akan berubah. Kita boleh observe diri kita lah. Kalau kita pagi-pagi kita dah moody kan, tak ada mood dan sebagainya. Dia itu dari segi emosi kan, disebabkan apa? Disebabkan mungkin ada berlaku something yang you tengah fikir dan sebagainya. Dia akan efek kepada perlakuan kita hari ni. Hari ni mungkin muram sikit, tak ceria sikit dan sebagainya. Then kemudian kalau kita tak kuat mungkin kita tak ada mood nak makan dan sebagainya. So bila lapar, dari segi fisiologinya boleh menimbulkan kesan dari segi gastrik ke, shaking ke dan sebagainya. Itu yang kita maksudkan. Bagi contoh yang simple saja. And then last kali ialah persepsi. Seseorang manusia inginkan sesuatu yang sempurna, menarik dan sebagainya. Tetapi as a human mana mungkin kita perfect 100% semua kita dapatkan. Jadi kita kena berusaha mempunyai persepsi yang baik untuk kita mencapai sesuatu untuk memenuhi persepsi tersebut. Okey? Saya bagi contohlah, ibu bapa yang baik akan memenuhi keperluan anak-anaknya. Tapi kena ingat ada ibu bapa tak mampu nak penuhi kemahuan kita yang pelbagai dan macam. Tapi kita kena timbang balik. Dekat situ ada pertimbangan budi bicara, kefahaman, understanding dan sebagainya. Right? So, dekat sini, konsep utama teori realiti yang saya nak kongsikan kepada semua pelajar. Tadi kan kita ada keperluan asas manusia, iaitu survival. Yang saya nyatakan tadi, keperluan untuk mempunyai dan dipunyai, berkuasa, berseronok, membuat keputusan, keperluan untuk hidup. Okay? Jadi yang ni tingkah laku keseluruhan yang saya bagi contoh tadi dari aspek perlakuan, pemikiran, perasaan dan fisiologi dan suasana masa kini atau realiti. Realiti tidak menekankan peristiwa lampau, walaupun peristiwa lampau itu sebenarnya sebagai garis panduan kita untuk meneruskan kehidupan. Tetapi maksudnya dari sini bukan totally kita reject apa history kita yang dulu, pengalaman yang pahit dan sebagainya dulu. Tak. Maksudnya dekat sini, walaupun kita dah ada bad experience, nightmare, whatever dekat situ, tetapi kita nak fokus pada masa kini, bagaimana kita nak survive. Ya? Right. Sebab kita tak nak benda-benda lalu yang mungkin kegagalan kita dan sebagainya menghantui kita sampai kita tak move on. Itu maksudnya. Right? Jadi, tidak percaya terhadap denda dan dera. Sebab tu kalau you all tengok dalam kelas saya ni, walaupun saya tahu ada para pelajar yang mungkin belum lagi tak tahu macam mana nak beri komitmen dan sebagainya, mungkin tak jelas apa peranan masing-masing dan sebagainya. Till then, saya masih lagi memberi peluang ya. Sebab saya
saya follow satu persatu apa progress yang you all buat dan sebagainya dalam grup dan sebagainya. Sebab saya kena tengok satu persatu ya. Right, sebab saya bukan individu yang bukanlah saya totally rigid dengan perkara ni, tapi saya tak suka denda dan dera tu jahat sangatlah perkataannya ya. Maksudnya saya tak suka menghukum atau judge ataupun menilai individu dari negatif aspek ya. Okey, dalam teori reality yang saya nak tekankan ni ialah tanggungjawab. Sebab tu you all banyak buat tugasan ni, banyak buat task ni dan sebagainya sebab memang saya tekankan kepada tanggungjawab. Individu harus bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan. Ini dari konsep individu dan bertanggungjawab untuk menilai tingkah lakunya setiap masa. Betul ke saya macam ni? Saya terover sangat ke? Saya langsung tak beri komitmen ke? Saya langsung tak menyumbang ke? Ataupun saya ni macam mana? Okay, and then konsep moral merujuk kepada nilai, standard dan kebolehan individu untuk memenuhi tanggungjawab dan tingkah laku kepada penentuan salah atau benar sesuatu perlakuan tindakan yang diambil. Right? Kemudian aspek sedar. Sedar apa yang kita buat. Sedar apa yang kita ucapkan. Sedar apa yang kita fikirkan. Sedar apa yang kita luahkan. Sedar apa tanggungjawab kita. Sedar apa komitmen kita. Bukan sahaja semata-mata dalam kelas ni. Okay, untuk aspek kehidupan you all di luar juga. And then of course menolak konsep sakit jiwa. Okay, saya tak suka judge individu tetapi jika ada individu terutama sekali yang dah deal dengan saya macam you all ni sebagainya, kalau you all ada rasa simptom-simptom yang tidak baik yang berlaku dalam diri you all, cepat-cepat dapatkan bantuan dan rawatan. Right? Okay, seterusnya ialah penglibatan. Ini kan saya dah sentuh lagi ada kaitan dengan tanggungjawab melaksanakan amalan tugasan yang diperlukan dalam kehidupan. Okay. Penglibatan merupakan faktor yang menentukan sama ada dia ataupun individu dapat atau tidak mencapai identiti yang diingini. Kemudian pembelajaran kita adalah apa yang kita lakukan dan untuk perkembangan yang lebih baik maka kita adalah apa yang kita pelajari untuk lakukan. Maksudnya proses learning, belajar up and down, silap, betulkan dan sebagainya berlaku adalah itu yang dimaksudkan dalam proses pembelajaran dalam kehidupan kita. Ya. And then kita lihat personality dalam teori reality manusia ni kita lah adalah penentu utama tingkah laku ibarat sebuah kereta. Jadi dekat sini dalam buku William Glaser namanya Control Theory menjelaskan bahawa setiap manusia adalah ejen untuk menentukan tingkah lakunya sendiri. Sebab tu kalau kita lihat kenderaan kan, kalau tayar dia, tayar kiri kanan, depan belakang yang saya tunjukkan tadi di mana ruang fizikal, perception, fisiologi dan sebagainya, dia macam tak balance kan dan sebagainya, you bawa kereta tak sedap. Dia tak selesa. So balancing perlu, alignment perlu penting dan sebagainya, pintu, aircon dan sebagainya. Tidaklah sempurna macam mana tetapi kalau elemen semua ni dia berada dalam keadaan baik, dia akan memberi keselesaan kepada kita, begitu juga dengan keyakinan. Okey, tingkah laku datang dari dalam diri manusia yang dikawal sepenuhnya dalam diri dan bukannya desakan luar. Walaupun sebenarnya persekitaran juga menyumbang, tetapi maksudnya the way kita control ourselves, bagaimana kita react, memberi respon terhadap situasi yang kita hadapi, itu yang dimaksudkan. Dan setiap individu berhak memilih dan menentukan haluan dalam dirinya dan bertanggungjawab sepenuhnya. Okey, katakan kita nak buat pilihan habis semester ni saya nak buat ini dan sebagainya, habis belajar nanti saya nak kerja dulu, ada orang nak sambung belajar, ada orang nak kahwin ke dan sebagainya. Kita berhak memilih dengan membuat pertimbangan-pertimbangan yang lain tadi dan menentukan haluan kita, dan kita bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kegagalan ataupun kejayaan tersebut. Kalau gagal, and then back to basic balik. Right? Itu yang dimaksudkan. So, terhasillah the reality terapika ini. Okay, you all boleh buat. Saya boleh tunjuk my reality terapika yang saya buat. Okay, biasanya ni
saya minta semua pelajar buat assignment, tapi kalau you all masukkan dalam assignment you all yang saya minta buat, saya akan bagi extra mark dekat sini. Tidak ada paksaan ya, tidak ada paksaan. So itu yang saya maksudkan ya. Okey, kita buat analogi terapika ni supaya you all jelas sebelum saya tunjukkan my terapika, right? Okey, analogi kereta William Glazer ni bagaimana manusia ada berfungsi. Kereta ada 4 tayar. 4 komponen tingkah laku. Yang 4 tayar tadi adalah pemikiran. Pemikiran ni tayar depan pertama. Kan? Depan, belakang ada 2 tayar. Tindakan ni tayar depan kedua. Fikir, tindak. Okay? Tayar belakang pertama, perasaan ataupun emosi. And then tingkah laku ataupun fisiologi adalah tayar belakang kedua. Yang ni kena faham konsep dia macam mana. Analogi dia macam mana. Kenapa pemikiran tindakan di depan, tindakan adalah tayar depan pertama dan kedua? Sebab biasanya kalau tayar kita dia botak kan, tayar dah tak bagus dan sebagainya. Biasa orang akan buat balancing, dia akan tukar. Tayar belakang yang masih elok tu pergi dekat depan sebab depan tu dia berat. Berat sebab dia mungkin ada brake dan sebagainya, sistem dan sebagainya di depan tu. Okey, sebab tu dia letak di depan. And then didokong oleh perasaan, emosi, tingkah laku di belakang. Right. Jadi, 4 komponen tingkah laku iaitu pemikiran ni, thoughts, ya, berkaitan dengan pemikiran kita ataupun self-statement. Tindakan macam mana kita bertindak. Perasaan ni enjoy ke, anger ke, pain ke, anxiety ke. And then tingkah laku atau fisiologi ni bodily reaction. Apa berlaku bila kita menghadapi situasi ini dan sebagainya. Right? And then keempat-empat tayar memainkan fungsi untuk bergerak dan menghasilkan satu-satu tindakan. Jadi dekat sini saya nak share keperluan mendapatkan identiti. Identiti berjaya ni tingkah laku bertanggungjawab individu akan merasa kepuasan dan selesa. Kalau gagal, menderita lah. Dan kita cuba tengok balik, buat self-check, okay, dan sebagainya. Right, and then check balik kekuatan kita, kelemahan kita, di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Itu maksudnya. Sebab tu saya suka berkongsi dengan you all 2 ujian personality, dan kalau sempat lagi saya buat lagi IPW, Inventory Personality Warning. Tapi tolong remind saya ya. Tolong remind saya, ketua kelas pun kena remind saya. Ya, Puan jadi ke nak buat metafizik tarikh lahir ataupun IPW. Right? And then manusia perlukan penyesuaian untuk mendapatkan identiti berjaya. Sama ada dipengaruhi oleh diri dan persekitaran. Manusia bertindak dengan cara sesuai dengan persekitaran untuk mengelakkan emosi yang tidak tenteram. Okay, kalau berlaku macam ni, ini cara kita. Kalau berlaku macam ini cara kita. Sebab tu saya sebut kalau you all perasankan apa plan B. Plan A macam ni, plan B macam ni. Okey, sebab tu kan target group kita 100 orang peserta. Tak achieve tu, dia akan menunjukkan kejayaan ataupun kegagalan, which is kita kena bertanggungjawab. Efek dia mungkin markah kita untuk projek khas. Tetapi apa plan B kita? Sebab tu bila ada yang bertanya kepada saya, boleh ke orang awam, peserta luar nak join? Kita buka, tapi priority kepada pelajar UA dan IPTS. But it's okay, still have time. Saya yakin you all ni hebat daripada saya kalau dalam proses untuk berkongsi media sosial dan sebagainya. So, usaha yang terbaik, right? Okay. Manusia mempunyai tenaga untuk berkembang. Okay, setiap individu mempunyai tenaga yang sentiasa mendorongnya untuk berfikir. Cara ni tak dapat cara ni, cara ni tak dapat cara ni. Tapi ada masa kita perlu dapatkan pandangan dan pendapat ataupun berbincang dengan individu lain. Untuk apa? Untuk bertindak dan merasa dengan cara yang tertentu. Jadi setiap individu mempunyai keperluan yang sama tetapi cara untuk memenuhinya adalah berbeza dan unik mengikut identiti ataupun personality you all. Ikut kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri masing-masing. Tak semua orang sama ya. Satu masalah tu sama. Okey, tetapi cara berfikir bertindak dia berbeza. Perasaan, feeling semua berbeza. And then manusia mempunyai keperluan untuk disayangi dan menyayangi, rasa puas dan berjaya serta
dapat mengawal persekitaran. Jadi dekat sini ya, as a human memang kita perlukan kasih sayang dan penerimaan secara langsung. And then emosi terganggu akibat tingkah laku yang tidak kena. Okay? Jadi yang ni kita kena perhatikan balik diri kita. Kalau hari ini bad mood, mungkin ada faktor penyumbangnya. Okay, and then macam mana kita nak overcome, right? And then manusia tidak didorong oleh alam, tidak sedar atau naluri. Jadi sebab tu tujuan kita dilahirkan untuk meneruskan kehidupan ni. Okay, and then apa lagi saya nak kongsi? Kesimpulannya di sini, sebelum saya tunjukkan terapika saya, teori realiti merupakan salah satu pendekatan teori membantu individu yang banyak masalah dalam berkaitan dengan kehidupan. Jadi dekat sini ditekankan keyakinannya terhadap kebolehan individu untuk memimpin dirinya dan untuk hidup sebagai seorang yang bertanggungjawab telah memberikan satu penghormatan dan maruah kepada individu. Jadi ni otak manusia ni, otak kita ni sebagai sistem kawalan kepada semua tingkah laku yang ditonjolkan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, fokus untuk kita terapkan guna realiti terapi ni adalah kepada 5 perkara ini. Mempunyai dan dipunyai, keperluan untuk berkuasa, keperluan untuk bergembira dan seronok, keperluan untuk rasa bebas dan merdeka dan survival. Okey? Fokus kepada tingkah laku, tidak kepada perasaan dan sikap. Kita tak nak jadi orang yang emo sahaja. And then tumpuan pada masa kini. Okey? Tidak masa lampau atau masa hadapan. Penekanan kepada aspek positif, iaitu potensi individu, kejayaan dan kelebihan. Sebab itulah saya come out dengan me within me. And then klien ni ataupun individu digalakkan menilai dan meneliti tingkah lakunya sama ada merosakkan atau membina, walaupun mirip kepada terapi tingkah laku tetapi tidak percaya kepada penggunaan denda dan dera sebagai alat kawalan yang saya tekankan tadi. Jadi menekankan aspek kebertanggungjawaban individu ke atas segala tindakan dan pemikiran. Proses bertanggungjawab ni ada kaitan dengan proses pembelajaran sepanjang hidup kita. And then konsep moral, penentuan yang salah dan benar. Jadi itulah motivasi untuk kita, motivasi yang amat kuat untuk mendorong individu membaiki tingkah lakunya bagi mencapai masa depan yang berjaya. Okey, itu yang saya nak terangkan apa intipati ataupun konten di dalam terapi realiti dan saya transfer kepada my basic car reality therapy. Right, saya kongsikan sekejap lagi. Okey. Okay, saya tunjuk dekat sini. Boleh nampak ke? Bagilah sikit thumbs up ke apa sesemua macam saya bercakap dengan seorang je hari ni. Bagilah ikon sikit apa sesemua. Sebab petang-petang ni kan lepas raya pula tu sesemua kan risau saya. Okay, this is my reality therapy card. Okay. Boleh nampak ni? Boleh nampak tak? Boleh, Madam. Boleh Okay. Untuk terapika saya ni, okay, saya mana dia? Allah, saya buka sekali lagi. Sekejap ya. Ada nampak tak? Tak ada Tak, Madam. Okey, boleh nampak Okey, di dalam ini saya tulis Sabdi Reality Terapika Sabtu Yabarahim ya. Okey, saya buat apa?
Memang dalam ni dia katakan 4 basic, tetapi saya tak kisahlah kereta apa yang you all nak buat. Tadi kan ada share masa buat refreshment tu logo-logo kereta apa semua kan. Okey, ini kereta kehidupan saya. Steering merupakan ilmu, iman, roh dan jiwa. Kemudian cermin depan ni cara saya melihat dunia kehidupan positif ataupun negatif. Side mirror saya adalah untuk saya audit diri, kiri dan kanan kita ada apa yang sikap kita betul ataupun tidak. And then engine dia mewakili tahap kesihatan saya. Penumpang pula adalah keluarga saya lah. Okay. And then asap apa yang ada dalam diri, negatif ke, adalah dekat situ saya letak biawak ular sesemua dilepaskan. Biawak ular tu maksudnya benda-benda negatif dalam diri saya. Naga ke apa, maksudnya sikap saya yang pemarah ke, kurang sabar ke dan sebagainya. Okey, bentuk kereta ni mewakili diri saya, rupa, pangkat dan sebagainya. Bentuk kereta, you pilih bentuk kereta apa? Nak kereta 4-wheel, nak kereta apa? Jenis-jenis dia macam mana, okey? And then cermin tengah dia untuk audit ataupun pantau kisah silam saya. Tapi pada masa yang sama saya letak jangan sibuklah dengan hal orang lain. Maksudnya saya kena sedar diri. And then minyak merupakan jiwa hati ni. And then tayar, keempat-empat tayar kita boleh ubah ya, mewakili akidah sistem kepercayaan saya. And then handbrake ni dia mengawal mana yang mana yang perlu ataupun mana yang saya kena let go. Ini yang saya sketch lah. Saya sketch, saya buat myself sub B Reality Trapika. Saya juga pernah mengikuti satu kursus vision board nama dia. Kursus vision board ni. Okey, dekat situ lagi cantik. Dia suruh kita buat visi ya. Macam ni juga buat vision board kita, apa target kita dalam life kita. Nak umur saya sekian ni saya nak pergi haji. Umur saya sekian ni saya nak pergi melancong ke Jepun. Saya letaklah gambar apa ke dekat Jepun tu dekat situ. Umur sekian ni saya mesti dah ada rumah saya sendiri. Umur sekian ni ini itu dan apa sebagainya lah. Itu vision board. Tapi saya belum lagi masukkan dalam ni. Untuk kelas Me Within Me saya tengok next sem macam mana. Mungkin Trapika saya dah boleh ubah kepada my vision board. Okey, tapi untuk hari ni, apa yang saya cuba kaitkan dengan reality Trapika dan juga teori yang saya kongsikan tadi itu adalah menggambarkan apa yang saya nak bentuk diri saya. Bagaimana saya nak survive dalam hidup saya. Bagaimana saya nak rasa dipunyai dan mempunyai. Bagaimana saya rasa ada kebebasan. Bagaimana saya ada rasa survival, bagaimana saya berdepan dengan isu-isu ataupun masalah dalam hidup ni. Bagaimana saya nak zahirkan rasa kebertanggungjawab kan untuk masa ini, untuk saya teruskan kehidupan. Itu yang saya nak kongsikan. So, bagi you all yang rasa nak masukkan sebagai lampiran di dalam assignment you all, bolehlah apply yang ini. Boleh juga apply IPS yang you all telah buat. Boleh juga apply metafizik tarikh lahir nanti. Bila you tahu you ni metafizik tarikh lahir ni dalam nombor berapa dan sebagainya, then you all tahu kekuatan dan kelemahan diri you all. Right? Tapi tak apa. Still have time. Okay. Saya akan kongsikan nanti kepada you all. Saya rasa saya ada slide dia. Okey, saya ada slide. Saya tunjuk seimbas lalu saja dalam masa yang singkat ni. Okey, sebentar ya. Okey. Okey, boleh jelas ya apa yang saya kongsikan? Bagi thumbs up sikit. Taklah maksudnya saya bercakap sorang-sorang sahaja ya. Okey, sekejap. Ada nak tanya apa-apa tak? Setakat ni? Okey, saya nak tunjukkan very basic
Yang ni minggu depan. Lepas kita buat apa nama? Lepas kita buat nanti ujian, simple ujian. Okey. Sebab saya kaitkan tadi kan ada 4 elemen. So sekarang ni saya cuba kaitkan dengan elemen yang saya sebutkan tadi. Api, air, angin dan tanah dan nombor magic lah kot. Saya boleh istilahkan begitu ya. Yang ni saya terangkan nanti lepas you all buat. Okey, saya nak tunjukkan. Kenapa metafizik tarikh lahir ni, okey. Ilmu ini bukanlah bermaksud menilik nasib atau ramalan seperti mana yang pernah disalah anggap, tetapi mengenal pasti potensi tenaga yang terdapat pada diri individu, sebagaimana ragam elektron terhadap atomnya. Sebab kita kan belajar dia ada berkaitan dengan fizik ya. Okey, begitulah ragam atau corak tenaga tingkah laku terhadap jasadnya. Panduan dari pola tenaga diri ini amat berguna seumpama kita sebagai pemandu. Sebab tu saya ajar dulu bagaimana nak buat trapika yang sedang memandu berpandukan tanda-tanda jalan sebagai panduan untuk sampai ke tempat yang dimatlamatkan. Jadi saya susun satu-satu supaya bila kita tahu kekuatan dan kelemahan kita, kemudian kita nak atur arah pandu hidup kita, and then seterusnya saya kaitkan dengan sains metafizik. Jadi dekat sini kenapa siapakah saya berdasarkan nombor asas dalam metafizik tarikh lahir, kita akan kenal siapakah diri sebenarnya, potensi saya ini, kelebihan saya, kekurangan saya dari satu aspek yang berbeza. Jadi dekat sini saya akan share contoh kod asas satu. Elemen diri apa? Warna kita yang boleh menyerlahkan diri kita warna apa? Okey. Belum lagi saya share ni inventory personality diri berdasarkan tanda tangan, berdasarkan itu numerologi, tajuk dia, satu lagi signature, satu lagi tulisan tangan ya, dia ada istilah dia sendiri banyak sangat ya. Tapi tak dapatlah saya nak share semua. And then saya just bagi contoh pada you all saja, just a brief saja, nanti kita akan go sendiri ya. Siapa yang kod asas satu nanti, okay, kalau dia nak pergi interview ataupun dia nak present dan sebagainya. So, warna apa baju yang you all nak pakai untuk you dapat aura yang positif, yang kuat itu, untuk you all dapat meng-attract ataupun you akan berasa bertenaga, energi, kena pakai warna ni. Okay. Warna emas yang pertama, kedua putih perak. Okay. Yang ini saya akan cerita apa sikap positif dia, apa sikap negatif dia. Kod asas kedua apa? Kod asas ketiga apa? Dan sebagainya. Right? So yang ni saya akan kongsikan pada kelas kita akan datang. So please remind saya. And then ada satu lagi IPW. IPW ni dia pakai basically warna juga. Warna emas, warna jingga, biru dan hijau. Dan dekat situ ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Jadi banyak yang saya nak kongsikan kepada para pelajar. Kita ambil yang utama sahaja untuk semester ini, untuk kelas ini. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekiranya nak dapatkan maklumat lanjut dan sebagainya, boleh hubungi saya. Dan seterusnya saya doakan semoga segala perancangan kita berjalan dengan lancar dan kita dapat menjalankan segala yang kita rancang dengan sebaiknya. All the best untuk semua. Please beri kerjasama di saat-saat akhir dalam masa yang ada untuk kita menjayakan apa yang telah kita rancang. Dan itu saja daripada saya. All the best. Take care, jaga diri masing-masing ya. Jumpa minggu depan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, jumpa lagi nanti. Terima kasih. Thank you, Boleh Madam. kelas ya? Sama-sama. Thank you, Madam. Sama-sama.
Ada apa-apa mesej saya, tak ada masalah. Okay, thank you, Madam. Sama, boleh leave boleh leave kelas Right, thank you.